Ini bab duduk untuk mendengar khutbah. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha, daripada Abdullah bin As-Sa'ib. Beliau berkata, aku telah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari raya, yakni bersembahyang hari raya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bersembahyang, baginda bersabda, sesungguhnya kami mahu berucap, sesiapa yang mahu duduk untuk mendengar khutbah, bolehlah dia duduk, dan sesiapa yang mahu pergi, boleh dia pergi. Abu Daud berkata, ini adalah mursal. Hadis ini adalah mursal. Ini bab keluar untuk pergi bersembahyang hari raya melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya telah mengikuti satu jalan, kemudian pulang melalui jalan yang lain. Ini bab apabila imam tidak keluar untuk berhari raya pada harinya, dia keluar pada keesokannya. Ataupun apabila imam tidak keluar untuk bersembahyang hari raya pada hari rayanya, pada hari raya yang pertama, dia boleh keluar pada hari yang kedua. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Umair bin Anas, daripada pakcik-pakciknya dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, bahawa sesungguhnya ada satu rombongan telah datang untuk bertemu dengan Nabi SAW. Mereka menyaksikan, mereka bersaksi, mereka datang kepada Nabi SAW dalam keadaan bersaksi bahawa mereka telah nampak anak bulan kemarin ataupun semalam. Fa'amarahum an yuftiru. Maka Nabi SAW menyuruh mereka supaya yuftiru, yakni tidak berpuasa lagi. Wa idza asbahu, dan pada pagi esoknya baginda menyuruh supaya mereka keluar ke musalla. Yakni Nabi SAW menyuruh apabila pagi besok supaya mereka keluar ke musalla, yakni ke tempat sembahyang. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bakr bin Mubashir Al-Ansari, beliau berkata, aku pernah keluar pada waktu pagi bersama-sama sahabat-sahabat Rasulullah SAW ke musalla pada hari raya Fitrah dan pada hari raya Adha. Kami mengikuti jalan perut Bathan ataupun lembah Bathan sehingga kami sampai ke tempat bersembahyang itu. Lalu kami bersembahyang bersama Rasulullah, kemudian kami pulang melalui lembah Bathan ke rumah-rumah kami. Ini bab bersembahyang selepas sembahyang hari raya. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, pernah Rasulullah SAW keluar untuk keluar pada hari raya Fitrah ataupun hari raya puasa. Lalu baginda bersembahyang 2 rakaat dalam keadaan Nabi SAW tidak bersembahyang sebelumnya dan tidak juga selepasnya. Kemudian Nabi SAW pergi kepada orang-orang perempuan bersama baginda ada Bilal. Nabi SAW pun menyuruh mereka supaya bersedekah. Kerana itu orang perempuan mula mencampakkan khursaha, yakni subang ataupun anting-antingnya, wasikhabaha, dan kalung ataupun rantai lehernya. Babun yusalli bin nas fil masjid. Ini bab
imam mengerjakan sembahyang hari raya bersama orang ramai di masjid jika hari hujan ataupun jika musim hujan. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa pernah sahabat-sahabat menerima hujan, asabahum matar, mereka mendapat hujan pada hari raya. Yang ni pernah berlaku hujan lah pada satu hari raya itu. Maka Nabi SAW bersembahyang dengan mereka, sembahyang hari raya di masjid. Ini bab duduk untuk mendengar khutbah dua hari raya. Adakah sesuatu yang mesti, yang wajib ataupun tidak? Itu hak Imam Abu Dawud maksudkan dengan membuat tajuk ni. Mestikah kena duduk dengar atau tidak? Yang ni adakah setara serupa khutbah hari Jumaat tu, kau tidak setara tu? Itu dia maksud Imam Abu Dawud di sini. Daripada hadis hak dia awak mari ni, membuktikan, menunjukkan bahawa ada pilihan lah, tidak seperti dengar khutbah hari Jumaat tu penting setara tu ataupun mustahak setara tu, ditekankan dengan begitu kuat supaya mengikuti khutbah hari Jumaat. Jadi pada hari raya ni, raya puasa ataupun raya haji ni tidak setara tu. Sebabnya Nabi SAW selepas semaya dia kata, kita nak berucap ni, sesiapa yang nak duduk untuk mendengar khutbah boleh, dan sesiapa yang nak balik, nak pergi, boleh juga. Ini menunjukkan bahawa ada pilihan, diberi pilihan di sini. Kemudian kalau kita perhati dari segi kedudukan khutbah tu selepas sembahyang pun juga menunjukkan tidak nak mengikat sangat. Kalau supaya hari Jumaat tu letak depan, mana hak tu tak dapat tidak lah kira-kiranya. Kena dengar juga. Adapun hak ni tidak gitu. Tetapi hadis hak Imam Abu Dawud buat mari ni, dia sendiri pun komen. Iaitu dia kata hadza mursalun, hadis ini mursal. Bila Abu Daud kata ulama-ulama sebutlah hadis hak dalam Abu Daud ni sekurang-kurangnya hasan. Yang ni kebanyakannya, kecuali hadis-hadis yang dia komen. Hak dia komen tu, ni lah kita jumpa qala Abu Daud di ujung tu, makna dia komen lah tu. Hak dia komen itu macam-macam lah. Itu tidak ada jaminan. Kepada orang yang kata hadis Abu Daud ni sekurang-kurangnya hasan pun tidak ada jaminan hak jenis ni. Hak kata hasan itu hak jenis lain. Itu pun bagi mereka yang terima lah. Bagi mereka yang tidak terima, bahkan dia kata semuanya bergantung kepada sanad. Kena tengok sanad dulu. Kalau sanad tu molek, iyalah sahih lah. Kalau hasan pun hasan lah. Kalau dhaif pun dhaif lah. Macam hak ni, kalau kita perhati ni, Abu Daud kata hadza mursalun. Sebab apa? Sebab cara dia sebut tu, Atha meriwayatkan daripada Abdullah bin As-Sa'ib kan. Sebab kita perhati sanad. Kalau hadis ni betul-betul Atha meriwayatkan daripada Abdullah bin As-Sa'ib, dan As-Sa'ib tu dia kata dia ikut sekali dengan Rasulullah, mana dia sahabat, itu tidak mursal. Bahkan hadis itu marfu' dah lah. Marfu' sebab sahabat tu Abdullah bin As-Sa'ib itu
Apa makna Abu Daud kata hadis ini mursal? Dia nak ayat hak sebenarnya, hak betulnya. Hak ni hak tak betul. Hak ni hak tak betul. Ada juga dia buat gitu. Dia mari dulu. Lepas tu dia pun komen. Hadis ni sebenarnya mursal, yang dia berhenti setakat Atha sahaja, tidak melalui Abdullah bin As-Sa'ib itu. Tu dia nak ayat. Tidak melalui Abdullah bin As-Sa'ib itu. Kemudian dia menyaksikan Nabi SAW bersembahyang dan dia ada sekali. Tidak gitu. Hak sebetulnya Atha ni tabi'i. Dia tabi'i, dia tak ada dengan Nabi. Bila tak ada dengan Nabi, dia cerita hak zaman Nabi, hak berlaku di zaman Nabi. Itu orang panggil mursal. Itulah maksud Imam Abu Daud. Tetapi kalau kita perhati sanad dia nampak keliru. Kadang-kadang kita kata hadis ni marfu', tapi pakar hadis kata tidak. Kena pakar dia lah. Kena pakar dia. Misalnya Abu Daud, dia mari ni tidak cara mursal ni, tapi dia kata mursal. Maknanya hak ni hak silap. Hak betulnya tidak gitu. Cuba kita tengok bawah. Qala Abu Daud, hadza mursal. Dalam hasyiah ada tambahan begini, an Atha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak sebenarnya gitu. Yakni Ibnu Jurayj mengambil daripada Atha, dan Atha terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tak ada dengan zaman Nabi. Moga dia tabi'i. Dia tak ada. Hak tu hak betulnya. Hak tu hak betul. Adapun hak Imam Abu Daud mari ni, dia sengaja buat mari. Dia nak ayat ada orang keliru kerana riwayat hak ni. Dan dia menganggap hak marfu'. Itulah kadang-kadang kita kalau tidak ngaji boleh, zahirnya marfu', kita pun kata marfu' lah. Padahal tidak gitu. Tengok tuai dia sendiri kata lagu tu. Lepas tu kita tengok lagi. Dia sebut qala Az-Zailai fi takhrij al-hidayah. Zailai dia mukharrij lah kitab hidayah. Kitab hidayah ni kitab fiqh Hanafi yang paling muktabar lah kita kata. Kalau buat ngaji, kalau mengaji di India, di Pakistan, tak sah kalau tak mengaji hadis. Kalau nak mengaji hadis pun dia tak ui, kena mengaji hadis. Kitab hidayah dia dulu. Kitab fiqh Hanafi besar lah. Kira hak paling atas lah fiqh dia tu. Hak buat ngaji dalam sukatannya, hak rojokkan tu tak kira lah banyaknya. Untuk mengaji, ini kitab hak paling atas. Lepas pada tu tak masuk daurah lah, masuk kelas hadis. Kalau tak ngaji ni dia tak boleh, tak boleh, tidak layak. Serupa juga kalau tak habis miskat, tak mengaji miskat tak boleh. Kena ngaji dulu miskat, Mishkatul Masabih. Tu baru boleh nak masuk daurah. Zailai ini dia takhrij hadis-hadis yang tersebut di dalam kitab hidayah. Kitab fiqh Hanafi tu dia ada hadis-hadis lah. Hadis-hadis tu macam-macam lah. Zailai ini dia takhrij hadis. Dia kata hadis ni duduk mana, setara mana kedudukannya. Itu khija takhrij. Khija mukharrij. Supaya Hafiz Ibn Hajar pun dia ada juga buat. Dan orang lain pun dia ramai lah buat khija lagu. Dia katakan dalam kitab dia tu takhrij hadis hidayah, dia kata qala an-Nasa'i hadza khata'un was-sawabu mursalun. Nasa'i kata. Sebab Nasa'i ni dia tugas dia, kerja dia tengok ilat hadis. Hadis tu kadang-kadang nampak molek dah. Hadis ni marfu' ni, ada dengan tabi'i, ada dengan sahabat molek ni. Tapi Nasa'i dia kata dah, hak ni silap kata dia. Hak betulnya hak mursal, iaitu Atha terus daripada Nabi SAW. Bukan Atha melalui Abdullah bin As-Sa'ib, lepas tu dia ikut sekali semaya dengan Nabi SAW. Hak tu tak betul. Tu kata Imam Nasa'i. Betul lah, sopa. Imam Abu Daud pun kata lagu tu juga, sopa. Wa naqala al-Baihaqi an Ibn Ma'in annahu qala. Baihaqi menukilkan daripada Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in ni seorang tokoh rijal lah, tokoh hadis ni, Yahya bin Ma'in namanya. Dia kata Fadl bin Musa, salah seorang perawi dalam ni, dia tu yang salah. Bukan salah Atha dah, salah orang bawah. Ni kerja ulama hadis. Ulama hadis Yahya bin Ma'in ni, kalau kita tengok dalam kitab fiqh kau tak jumpa dia.
Tak jumpa. Dia habis hidup dia, hayat dia ni kaji sanad hadis. Maknanya kalau nak kaji hak tu saja sepanjang hayat ni, habis hayat ni tak habis lagi. Pada hak tu luahnya ilmu sanad ni, ilmu riwayat ni. Yahya bin Ma'in, siapa dia boleh pastikan siapa dia yang salah? Ni kan sanad ni kan Imam Abu Dawud ambil daripada Muhammad bin As-Sabbah, dia ambil daripada Fadl bin Musa As-Sinani, dia ambil daripada Ibnu Jurayj, dia ambil daripada Atha. Zahirnya di sini dia ambil daripada Abdullah bin As-Sa'ib. Kan ramai di perawi-perawi, siapa yang tersalah? Dan kalau kita kata salah, siapa dia yang tersalah? Kadang-kadang tak boleh nak kesan. Ramai juga dia kata salah tak betul, gitu je. Ada juga yang dia boleh kesan. Misalnya di sini Yahya bin Ma'in, dia kesan, dia kata Fadl bin Musa As-Sinani, dia yang salah, dia yang keliru. Sampai dia kata Atha tu ambil daripada Abdullah bin As-Sa'ib, gitu, melalui Abdullah bin As-Sa'ib. Padahal tak. Siapa salah? Dia salah. Dia tahu mana? Dan bukan dia hidup dengan hak tu. Dia hidup guling dalam hak tu, dalam ilmu ni. Orang kata tidur bangun dalam ilmu ni, dia akan jumpa. Dia boleh pastilah. Dia kata wa innama huwa an Atha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal. Hak sebenarnya daripada Atha, terus daripada Nabi. Terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini mursal. Mursal. Hak tu hak betul. Jadi berapa orang dah sebut lagu tu, termasuk Imam Abu Dawud sendiri. Walaupun dia mari sanad tu ada sahabat, tetapi dia nak ayatnya hak tu tidak betul. Sebab tu dia komen. Bila sesuatu hadis itu mursal, apakah bermakna dia dhaif? Suku pula tu. Suku pula. Suku pula. Dari satu segi, ramai ulama dia mengatakan apabila kata saja mursal, mana dhaif dengan sendirinya. Sebab apa? Misalnya di sini, Atha kalau tunggu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu mana cerita tu. Sebab dia ayat ke dia. Kita tak boleh dalam ilmu hadis ni dia tak pakai. Kalau ayat dia mimpi ke ada, dia tu wali ke ada, dia kasyah tu habui nak, tak boleh tahu. Tak usah kecek lah. Tak usah kecek tu. Dia lagu tu dalam ilmu hadis. Dia tak pakai, tak usah ayat siapa pun. Imam Syafi'i, kau Imam Abu Hanifah, kau Imam mana pun, tengok sanad dia. Tak kira. Dan tidak mesti orang yang hebat tu, imam tu, dia ambil daripada orang yang hebat juga. Tak mesti. Tak mesti. Kalau di sini dia tak ada dengan Nabi SAW, mana putus. Bila putus tu sanad itu tidak bersambung, dhaif dah lah. Tak lagi dah, tak lagi. Lepas tu tak ada lah. Bila dhaif, tak boleh nak hujah ni. Tak boleh nak hujah. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan mursal ni kita kena tengok pula mursal siapa. Kalau mursal orang ni boleh pakai, mursal orang ni tak boleh pakai. Pula dia ada pembahagian pula. Lepas pada tu secara umumnya, kalau daripada orang-orang yang tertentu, mursal dia tu pun sahih juga. Kalau kita pastikan, walaupun dia tidak sebut orang tu, orang tu mesti dah orang ni, tidak orang lain. Misalnya Sa'id bin Musayyab, kalau mursal dia tu paling tinggi, paling bermutu. Sebab ulama sudah uji dah, sudah tengok dah, hak dia terus dia tinggal sahabat tu, terus kepada Nabi tu betul, memang ada sungguh. Dan kalau perhati tengok lain akan jumpa, iaitu biasanya untuk tua dia, iaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyab, kalau dia tu ambil daripada Nabi, orang kata sahih juga, walaupun mursal, tidak termasuk dalam kaedah tadi, tidak putus hakikatnya, cuma dia nak perekah cerita, nak perekah cerita. Gitu. Supaya kita katalah cerita orang dulu lah, orang dulu. Kita kata dia kata gini. Kita tidak sebut sanad untuk ringkas. Kalau memang benda tu melalui jalan yang lain jelas
ada bukti bahawa memang orang tu ada kata sungguh, maka boleh diterima pendapat dia, walaupun dia tak mari sana. Walaupun dia tak mari sana, sekiranya melalui cara yang lain, jalan yang lain, kita dapat pastikan bahawa memang orang tu kata sungguh. Dan dia dengar adalah orang rakyat ke dia tunggu-tunggu tu, cuma dia tidak nak sebut untuk ringkas. Boleh, tetapi tengok orang lah. Tengok orang. Kalau mursal Zuhri, walaupun dia imam, dia orang besar, orang hebat, bahkan mengikut setengah-setengah ulama, orang yang mula-mula membukukan hadis, buat kitab. Zuhri, Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri, memang orang hebat, tetapi ulama kata marasil dia, mursal dia karih, sepuh angin, tak boleh nak pegang, tak boleh pakai. Apa pula? Sebab tu kata benda ni kena rujuk kepada ahli dia. Kalau ahli dia, dia tidak kata tidak kurung dengan nama tu, tidak kurung, tidak jadi kenaling, tak terpasar. Jadi kalau tengok Ibnu Syihab Zuhri benar ni, kan dia orang gini-gini, tidak gitu. Waktu bab lain, waktu ni bab lain. Dalam masalah mursal ni tak boleh hak dia. Tapi kalau dari segi dia tu ada kelebihan, ada keistimewaan, Tok Guru kepada Imam Malik lagi, kau tu nak sebut tu padai lah. Hak tu tahu hak tu. Tapi kalau hadis mursal dia tak boleh pakai. Semua ulama kata lagu tu, kecuali kalau kita dapat pastikan memang ada jelas mana bersama, melalui jalan yang lain. Kalau semata-mata hak dia tak boleh pakai. Gitulah. Walau bagaimanapun memanglah kedudukan khutbah 2 hari raya ni tidaklah sama dengan khutbah Jumaat tu. Walaupun dari segi hadis ni kita tak boleh nak buat hujah lah, kita katakan. Bagi orang yang pakai, dia buat hujah pun tidaklah sekuat mana. Walau bagaimanapun jelas daripada pendapat-pendapat ulama, mereka mengatakan tidaklah sepenting ataupun sekuat khutbah hari Jumaat tu, khutbah hari raya ni. Babul khuruj ila al-Eid fi tariqin wa yarji'u fi tariq. Ini bab keluar untuk pergi sembahyang hari raya melalui satu jalan dan balik pula melalui jalan yang lain. Imam Abu Daud nak cerita di sini ialah cara ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah sunnah ini sunnah yang mesti dituruti? Ada kelebihan sama-sama atau tidak? Bergantung kepada keadaan. Zahirnya kebanyakan ulama mengatakan memang sunnah ni, memang sunnah. Yang molek lah kita tunggu. Molek kita tunggu. Ada kelebihannya. Kita tunggu waktu saja pun ada kelebihannya, dapat pahala. Walaupun kita tak faham apa maksudnya. Itu maksudnya. Hak kata sunnah. Ada pun hak kata tidak sunnah, ada sebab-sebab tertentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gini. Yang ni dalam keadaan ada sebab tu, barulah ada kelebihan. Kalau semata-mata ikut jalan lain-lain tu tidak ada kelebihan semata-mata. Bermakna sunnah ini dia bergantung kepada keadaan. Orang panggil sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah tashri'iyah ataupun ghairu tashri'iyah. Hak ni masuk dalam hak mana? Dia ada 2 pendapat. Iaitu di sini hadis ini tidak ada masalah sanad dia ni molek belaka ni. Molek belaka zahirnya, tetapi ada masalah juga sikit di sini. Tapi kalau tidak tengok hak ni lah, kalau tidak tengok hadis apa ni sanad ni, hak lain, banyak lagi hak lain. Memang ada yang sanadnya cukup molek lah, tak ada apa masalah. Tapi kalau hak ni pun ada masalah juga. Hak ni pun ada masalah juga dalam Abu Daud ni. Tapi hadis ni memang sahih melalui sanad yang lain, banyak lagi.
Dalam Bukhari, dalam apa pun ada riwayat-riwayat ini ada, dan tidak melalui hak lemah. Hak ada seorang dalam sanad Abu Daud. Mana? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Abdullah yakni Ibnu Umar an Nafi' an Ibnu Umar. Ibnu Umar hak yang kedua tu sahabat Nabi lah. Ibnu Umar hak yang pertama tu Abdullah yakni Ibnu Umar. Hak tu masalah duduk dia. Hak tu masalah duduk dia. Hak ni dipertikaikan oleh ulama. Perawi yang dipertikaikan oleh ulama. Imam Muslim ada ambil hadis daripada dia, tetapi dia tidak seorang sekali dengan orang lain. Imam Muslim kembarkan dengan orang lain. Kalau dia saja tak gerak. Dia sebutkan sekali dengan orang lain. Siapa dia orang lain tu? Adik-beradik dia. Namanya Ubaidullah. Hak tu kemah. Hak tu kemah. Abdullah ni tak kemah. Adik-beradik pun serupalah. Ada hak pandai sikit, ada hak kurang pandai. Kita kata kalau dari segi pandai tu, dari segi lemah kuat pun lagu tu juga. Dia dipertikaikan oleh ulama. Sanad ini makna tidak kuat, bukan makna hadis ini semua sekali dhaif dak. Sebab tu ulama kata kadang-kadang dia kata hadis ni dhaif, bukan makna hadis ni semua isi dia tu dhaif dak. Sanad ini, hadis ini dengan sanad ni, hadis itu isi dia tidak dhaif. Tu isi dia tu dalam Bukhari, dalam gapo pun ada. Hak tu sahih. Ya, inilah ulama kata ada kalanya sesuatu hadis itu sahih matannya, tetapi sanadnya dhaif. Lagu ni dah contoh dia. Ada juga yang sanad dia sahih, matan dia dhaif. Ada juga sanad dia sahih, matan dia tidak sahih. Ulama pertikaikan dari segi isi dia. Ya macam-macam. Hak ni hak masuk dalam yang pertama. Matan dia sahih, tapi sanad dia tidak sahih. Kalau kita jumpa hak lagu ni ulama kata tidak sahih, bukan bermakna semua sekali tidak sahih. Sanad dia kita tak boleh kata. Semula kalau jumpa hadis ni, kita kata dhaif semua. Tak boleh lagu tu. Hadis itu tidak dhaif, matan tu. Hak dhaifnya sanad dia. Kalau di lain, di tempat lain sanad dia sahih, tak ada apa lah, boleh pakai. Kita kata sahih lah. Hak ni pun kita kata sahih juga berdasarkan hak lain, sanad yang lain. Tapi kalau hak ni tak. Kalau hak ni tidak. Dia sebenarnya nanti kita akan jumpa sikit lagi satu lagi hadis yang sepatutnya duduk sini. Yang sepatutnya duduk sini, iaitu hadis hak ni. Hamzah bin Nusair qala haddatsana Ibnu Abi Maryam. Bathan tadi tu kami lalu ikut lembah Bathan. Hadis ni sepatutnya hadis ni duduk sini selepas hadis tadi dalam bab ni, sebab duduk sana tidak sesuai hadis. Sebab itulah pengarang Aunul Ma'bud syarah pada Abu Daud ni, pengarang kita ni Badlul Majhud ni, dia pun ambil situ juga. Dia kata dalam kitab Aunul Ma'bud tu, dia kata sepatutnya duduk sini. Memang pun kalau nak kira di sana tidak sesuai, duduk sini. Apa duduk sana? Dia orang yang menyalin ni kadang-kadangnya tersasul. Hak duduk sini sepatutnya geletak sana, tak sesuai. Lepas tu tersebar hak tu lah. Tersebar hak tu. Sepatutnya duduk sini. Kalau kita ambil eret waktu bagi letak sini, dia akan jadi lagu mana? Masalah keluar pada hari raya melalui satu jalan pergi nak semaya tu, dah balik melalui jalan yang lain, itu sabit berdasarkan hadis ini. Dan berdasarkan hadis Rasul lagi tu, mari ikut jalan tu, balik pun ikut jalan tu juga. Mana boleh? Itu baru sesuai tak ni. Maknanya nak raya, kalau dalam hadis kata pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain, bukan sesuatu yang mesti. Sebab ada juga yang menunjukkan mengikut jalan yang sama. Kok mari itulah balik pun. Bermakna kita, kalau kita perhati hak ni, hak kata pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain, ada sebab dia. Ada sebab dia. Bukan kerana kelebihan. Tidak. Ada sebab tu baru ada kelebihan.
Sebab apa? Kalau kita tengok hak salah gitu dia sebut, mari pokok tu balik pokok tu. Mana boleh? Kalaulah kelebihan tu ada semata-mata pada hari raya ni pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain, semata-mata buat gitu tu ada kelebihan, mesti buat gitu sama. Tapi tidak. Walau bagaimana buat tu pun tidak kuat juga. Hak tu pun hadisnya lebih kurang ni lah. Pada lawan adalah dengan ni. Tetapi kalau kita mengambil kira apa ni hadis yang sahih ni, pergi ikut satu jalan, balik ke jalan yang lain, apa tujuan dia? Hak kata sebab tadi tu. Macam-macam lah pendapat ulama. Sehingga Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan sampai 20 sebab. Tapi ada hak lemah, ada dia sendiri pun tak boleh pakai hak ni. Tapi dia sebut sajalah. Ada hak kuat. Antara lain yang disebutkan di sini, pengarang kita ni tidak sebut. Dia kata, Hafiz Ibnu Hajar kata lebih daripada 20 pendapat terkumpul ada pada saya yang saya tahu berhubung dengan sebab ni. Lepas tu pengarang kita ni kata, kalau nak tengok situ lah, kata dia. Tengok situ. Dalam Fathul Bari, dalam Umdatul Qari ada sebut. Antara lain yang disebutkan kepada dia, iaitu supaya kita buat ibadat ni kan, tempat tu menjadi saksi kepada kita. Tempat tu menjadi saksi. Kalau kita semayang, sebab tu Nabi suruh pindah kan, pindah, beralih tempat tu, nak suruh tempat tu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kita ni beribadat. Tempat dia, atas dia pun buat juga, kita buat. Tempat ni kata atas dia pun buat juga. Begitu juga dengan jalan. Untuk jalan itu menjadi saksi kepada kita. Itu sah. Yang kedua, supaya orang dan jin menjadi saksi. Bukan tempat, bukan jalan tu, orang dan jin. Tentu adalah kita kata kok jalan ni orang lain tadi, depan rumah orang lain lalu, dia nampak dah kita. Bila balik orang lain pula nampak. Semua ni jadi saksi belaka. Kalau tempat yang bukan bernyawa pun menjadi saksi, manusia dan jin lebih-lebih lagi lah akan menjadi saksi kepada kita. Iaitu kita mari buat benda molek ni, benda sunnah, benda agama, kita mari buat. Dan kita balik pun daripada buat hak tu, mereka akan menyaksikan. Yang kedua. Yang ketiga, ni hak ulama sebutlah ni, iaitu Nabi SAW nak suruh meriah. Meriah tu biar merata. Kesukaan itu biar nampak. Kesukaan itu biar nampak, merata. Kalau kita melalui satu jalan saja tak nampak. Kalau melalui jalan lain nampak. Orang hak duduk jalan tu dah, dia pergi ikut jalan lain pula. Jadi bertebaran jadi orang-orang itu. Merata hak ni ikut ni, hak ni ikut ni, jadi nampak meriah. Kemeriahan itu hak tu yang dikehendaki, iaitu kesukaan kita kerana dapat beribadat pada hari raya. Kesukaan kita. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, iaitu untuk menampakkan kehebatan. Bukan untuk menampakkan suka, untuk menampakkan kemeriahan, kehebatan. Terutamanya di zaman Nabi SAW. Itu ada sebab lah tu. Di zaman Nabi SAW ada sebab, iaitu orang Yahudi ada, orang kafir pun ada. Biar dia tengok orang Islam ni nampak lagu mana. Dia kadang-kadang pada ramai itu kan, dia menarik perhatian. Dia meninggalkan satu kesan kepada orang yang tengok. Bayangkan kalau orang kafir, seorang orang kafir kita kata, yang dia nak mencari kebenaran ataupun dalam keadaan yang tenang lah, kalau dia mikir, dia tengok keadaan orang Islam pergi Mekah tu, mikir kat lah macam mana lagu ni. Hak naknya hak tu, biar ada kesan kehebatan Islam itu. Islam ni hebat. Tengok bersatu padu, bersaudara, bersukaria, senyum belaka, bermaaf-maafan, kita kata. Dia nampak gitu. Persaudaraan ni nampak hebat Islam itu. Itu maksudnya. Dan supaya orang kafir tu dengan cara itu pun sudah jadi ada tarikan dia tu kepada Islam. Dan kalau dia nak buat benda tak molek pun, dia bimbang, dia mikir banyak kali. Sebab apa? Orang Islam ni saudara. Tengok begini ramai dia, bukan setepak, seluruh dunia lagu tu.
Pada hari itu kan lagu tu lah, seluruh dunia. Dia satu kehebatan itu, dan meninggalkan kesan pada orang yang melihatnya. Itu yang keempat. Yang kelima, Nabi SAW bermaksud, dia ni sendiri, maksud zaman dia nak memberi keberkatan. Tepat dia lalu tu ada berkat tu, bukan saja-saja. Kalau dia lalu hari tu ada berkat dah kepada orang di situ. Maknanya nak menghamburkan, menyebarkan keberkatan dia tu. Gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, maksud dia bukan semata-mata lalu. Apabila kita lalu, kita boleh buat kebajikan. Kebajikan lagu mana? Sekurang-kurangnya kita senyum. Senyum tu pun sedekah dah. Kalau senyum kau orang tolak dah, lebih baik senyum kepada orang lain pula. Hak alik sana tu, hak jalan lain tu, dia pun akan senang hati juga dengan kita. Kalau kita ada gapa-gapa, kita bagi kepada dia. Hak zaman Nabi SAW dulu, apa maksud dia gitu? Kalau dia ada nampak benda tak boleh, dia boleh tegur. Boleh tegur tu pun satu kebajikan dah. Tegur tu, amar ma'ruf nahi anil munkar, itu ada maknanya. Balik kau jalan lain, boleh jadi kalau kita lalu kok tulah tu tak ada dah lah, dah kita tegur dah tadi. Orang tak nak buat dah lah. Tapi kok jalan lain belum tentu lagi. Sebab di sana kita tak tegur, kita boleh tegur. Ataupun kalau tidak sabit tu, kalau raya ni kita mesra, kita boleh lalu, boleh singgah rumah dia, dan dia suka. Dan hak tu memang dikehendaki, dia akan suka. Walaupun habis apa nama ni makanan dia, nasi minyak dia, kita kata memang dia suka apa, dia nak orang pergi makan rumah dia. Suka tu hak nak. Hak tu membawa keberkatan juga, kemesraan dan rahmat di antara sesama kita. Jadi benda-benda yang seumpama itulah disebutkan oleh ulama, itu maksudnya. Dan banyak lagi lah hak lain tu. Hak lain tu ada hak dia tolak juga, hak dia tolak juga. Dia ada hak kata, misalnya Hafiz Ibn Hajar kata, ada hak kata sebab pergi satu jalan, balik ke jalan lain sebab takut. Kalau kita pergi ke jalan tu, kalau orang nak katak kita, dia tunggu kita sana lah pula. Kalau kita pergi ke jalan lain, dia kata dia tak boleh. Dia sebut juga, tapi dia pun sendiri tak boleh terima. Takut sebab dia ni orang hebat ni, ramai ke dia ni. Hak tu tak pernah sama, kecuali kalau ada dalil, kata dia. Tak ada dalil, hanya fikiran saja. Kata begitu. Tak apalah, gitulah. Babun idza lam yakhruj al-imam lil 'id min yaumi. Kalau imam tidak keluar untuk sembahyang hari raya pada hari raya yang sebenarnya, dia boleh keluar pada keesokannya. Lagu mana? Ini riwayat daripada Ja'far bin Abi Wahsyiyah, Abi Bishr, daripada Abi Umair bin Anas, anak Anas bin Malik. Anas sahabat Nabi itu, ini anak dia, Abi Umair. Ada ulama yang menyebutkan namanya Abdullah. Dan dia ambil daripada pakcik-pakcik dia. Pakcik-pakcik itu adik-beradik Anas lah, adik-beradik Anas. Sahabat Nabi SAW. Pakcik-pakcik dia tu sahabat Nabi. Walaupun tidak diketahui pakcik dia tu nama gapo, ramai ni pakcik-pakcik dia ni, umumah itu jamak. Walaupun tidak disebut nama, tak apa, ulama terima. Sebab apa? Sebab dia sebut sahabat. Bila sebut sahabat tu kan selesai lalu lah. Bila sebut sahabat, iaitu ada satu rombongan pergi jumpa dengan Nabi SAW untuk bersaksi, nak wayak bahawa mereka nampak kemari kita Kelantan. Kalau orang luar dia kata semalam. Iaitu mereka mari pada hari ke-30 Ramadan. Mereka mari pada hari ke-30. Dan mereka telah nampak anak bulan pada hari sebelum tu. Pada hari sebelum tu, yang ni malam 30 tu. Malam ke-30 tu, puak-puak dia nampak anak bulan.
Puak-puak Nabi SAW orang duduk di Madinah ni tak nampak. Dengan sebab itu dia puasa lagi. Esok tu bukan 30 kan. Bulan ni ada kalanya 29, ada kalanya 30. Jadi dah tak nampak anak bulan, cukup lah. Cukup. Jadi puasa. Bila puasa tu puak-puak ni mari. Mari tu masa mana? Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, selepas gelincir matahari, alik petang. Alik petang dia mari. Bukan sebelum gelincir. Kalau sebelum gelincir boleh lagi. Ni hak selepas gelincir matahari. Mari mereka pun royak. Mereka nampak anak bulan kemari. Maknanya dah nampak anak bulan kemari, hari ni tak boleh puasa dah lah. Kena raya dah lah. Bermakna bulan tu puasa 29 je lah, bukan 30. Nabi SAW pun kata, kalau lagu tu bukalah puasa belakang. Tak boleh puasa dah lah. Dia bukan hari raya. Haram puasa hari raya. Nabi SAW pun suruh buka. Cuba kita tengok di sini kan. Nabi SAW pun tidak tahu semua perkara. Tidak tahu. Ada kalanya Allah SWT tak bagi tahu. Dan sahabat-sahabat pun tidak muskil. Tak muskil. Dan Nabi apa dia tak tahu. Dia tak ada kata lagu. Dia faham molek. Sahabat-sahabat ni, Nabi ni gapo dia. Bukan makna bila kita terima dia Nabi tu, makna kita menganggap dia bukan manusia lagi. Ikut serah dia, mengikut kehendak dia, dia boleh dapat wahyu. Tak, tidak lagu tu. Dan apa yang berlaku kepada dia sebagai manusia dengan kehendak Tuhan, mereka kira itu ada hikmah dia. Ada hikmah. Tuhan nak lagu tu dah. Dan ini mereka lebih yakin lagi, Nabi ni manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tidak keliru. Jelas molek sahabat-sahabat. Sebab itu akidah dia molek, dia faham molek. Tidak supaya kemudian ni Nabi tu dia buat macam Tuhan. Tapi tak sampai gitu. Hak majoriti, hak ramai orang Islam ni tidak sampai gitu. Tapi kalau agama lain kan, jadi lagu tu belakang dah. Nabi Isa jadi Tuhan. Tu jadi Tuhan belakang. Nabi kita tidak, tapi ada nak ayatnya. Nabi pun kata dah akan ada ikut cara orang sampai gitu. Tapi tidak semua. Hak majoriti tidak lagu tu. Tapi ada di kalangan orang Islam ni, dia buat macam Nabi tu, tahu belakang macam Tuhan lah. Hadis-hadis yang sebab ini dia takwil. Itu tak kena. Tak kena. Jelas. Dan kalau kita terima dia tu tak tahu, apa salahnya? Bukan dalam Quran berapa kali sebut dia tu manusia. Bila manusia ada sifat manusia. Ni buat ni telajak. Telajak ni ada golongan nasib baik tempat kita, tak ada lah benda lagu ni. Kalau tidak susah juga. Benda yang salah ni kalau diterima Allah nak baiki pun satu kerja juga, habis masa. Puak-puak ni kalau di Pakistan contohnya, di India, puak-puak Berelwi, di Turki ramai puak-puak ni. Tapi ramai pun tidak seramai faham molek ni. Ada. Kumpulan dia tu besar jugalah. Misalnya dia kata, Nabi tak mati. Nabi mati pun sebenarnya tak mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun itu dia tak pakai. Nabi hidup. Sebab kalau orang mati syahid ni pun dia hidup kan. Dia kata Nabi lebih lagi mati syahid. Lebih lagi daripada hak mati syahid tu. Ni puak-puak Berelwi orang panggil. Tapi masalah hak tu tak apalah, kita pun terima juga. Apa ni, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi yurzaqun tu maknanya makan wa mu'ta, makan nasi seperti kita gini kok. Yurzaqun tidak semestinya makan nasi seperti kita ni duduk dalam kubur tu. Lepas tu kalau duduk dalam kubur tu apa istimewanya duduk makan nasi? Ulat sekeliling. Tak ada makna tu. Hidup dalam arti yang lain. Hayat, orang panggil hayat barzakhiyah. Hidup dalam kehidupan alam barzakh. Itu dia. Bukan hidup dalam kehidupan dunia ni. Dah, tak ada makna. Buat-buat dia ni, dia pergi faham Nabi duduk semayang dalam kubur dia. Sebab apa bini Nabi ni tak boleh menikah dengan orang? Sebab Nabi pergi ni kat bini-bini dia. Siapa begitu? Ini silap.
Tak kena. Sebab Nabi tu dia pergi semacam dekat bini dia. Macam mana Nabi tidur sekali dengan bini dia jugalah. Lepas pada dia mati sampai gitu. Itu salah. Tak betul. Nujurlah tak ada. Faham lah tu. Kalau ada kan susah tu. Bukti susah, sana susah benar lah. Nak betul hak ni pun. Nak betul hak ni. Dia kata dia betul. Payahlah. Ha tu. Enggak musuh Islam suka benar. Suka benar. Kalau kau ramah biar jadi pecah orang Islam ni kau boleh. Kau boleh. Macam Hazrat ni, itu pahaman pokok dia. Dan banyak lagi lah lain-lain yang pelik-pelik lah. Tak apa lah. Hak sini hak naknya Nabi SAW tak tahu. Dia pun rakyat tak apa. Buka puasa lah. Tak boleh puasa lah. Tengok hari raya mana boleh puasa. Cumanya kita dapat di sini dalam hadis ni seperkara lagi, iaitu dia kata esok tubik pergi ke musalla. Kebanyakan ulama faham nak pergi semaya hari raya. Bermakna hari raya, semaya hari raya ni pada hari raya yang kedua pun boleh juga. Jika tak ada ataupun kerana sesuatu sebab macam tadi, sebab selepas gelicir dah masuk untuk semaya raya ni sebelum gelicir. Dan selepas gelicir dah tak boleh dah nak semaya hari raya yang pertama tu. Boleh. Hari raya yang kedua tidak sebagai qada tetapi sebagai tunai juga. Misalnya dalam hadis ni. Dia pegang hak ni. Dia pegang hak ni. Tak apalah. Nabi SAW suruh pergi pagi esok tu ke musalla yang di tempat semaya padan. Dia semaya padan itu. Untuk apa pergi ke musalla? Untuk semaya lah. Kalau tidak pergi buat kerja situ. Imam Abu Hanifah kata dah, hak ni pergi dengan maksud lain, ada maslahat lain lah. Mungkin dia nak beripul ke, tidak untuk semaya kata dia. Tidak ada jelas dalam hadis ini menyebutkan suruh pergi esok tu untuk sembahyang raya. Cuma dia suruh pergi ke musalla. Suruh pergi ke musalla tidak semesti untuk sembahyang raya. Tetapi ramai ulama mengatakan dak, suruh pergi musalla tu untuk nak sembahyang lah. Situ ada khilaf. Ada khilaf. Dia Imam Abu Hanifah kata tak ada lah. Dah sembahyang hari raya ni hari raya yang pertama. Dah sudah lepas tak ada dah lah. Hari raya kedua tak ada. Tapi golongan hak terima ni dia kata tidak. Boleh lagi pada hari raya yang kedua boleh buat. Dan kalau kita nak buat pun tidak salah. Boleh. Cuma hadis ini ada yang pertikaikan. Tetapi kita ambil hak alik kata sahih lah, boleh pakai. Iaitu Syaukani berkata hadis ini dikatakan sahih oleh Ibnu Sakan, Ibnu Hazm, Khattabi dan Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Tapi Ibnu Abdul Bar berkata Abu Umair majhul, kata dia pula. Abu Umair majhul. Kalau majhul, mana tak kuatlah di sisi dia. Tetapi Hafiz Ibn Hajar kata tak apalah, dia tidak tahu pun orang lain tahu. Dia tidak kenal, orang lain kenal, tak apalah. Betul. Ringkas ceritanya hadis ini boleh dipakailah. Daraqutni juga ada sebut riwayat ini. Dan dia kata hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Maknanya hadis ini boleh pakailah. Hadis ini menjadi dalil kepada orang yang mengatakan semaya hari raya boleh dilakukan pada hari yang kedua sekiranya terlepas kerana sesuatu perkara. Terlepas tu maknanya bukan terlepas kita terlepas gitu dah. Tidak diketahui macam saat ni lah. Duk ingat kau puasa lagi. Kalau begitu. Kalau diketahui sebelum gelincir matahari boleh semaya hari tu lalu, tak ada jadi masalah. Hak ni pasal selepas gelincir matahari dah. Dalam Musnad Ahmad disebut demo tu hari itu petang dah. Petang dah. Dan kalau orang mari royak gitu, kita yakin dengan dia orang boleh harap ni rak satu kumpulan orang, satu rombongan mari. Kalau seorang pun boleh pakai dah dalam masalah tengok anak bulan ni. Seorang pun kita percaya kepada dia,
dan dia tu pun duduk dalam kawasan yang sama dengan kita, yang di tempat naik bulan tu sama, matlak bulan tu sama, maka kita kena pakai. Walaupun kita puasa sampai petang dah, kena berhenti. Tak boleh tak berhenti, kena berhenti. Itu caranya. Kalau kita teruskan lagi, salah lah. Hak ni, hak kata boleh ni Auza'i, Thawri, Ahmad, Ishaq, dan dia sebut sini Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad. Padahal dalam pendapat yang lain boleh jadi ada beberapa pendapat Imam Abu Hanifah disebutkan tak boleh. Dan orang-orang yang mengatakan sembahyang raya ni fardu, mereka juga menjadikan hadis ini fardu ain. Ada orang kata fardu ain. Mereka pegang dengan hadis ni lah juga. Sebab apa? Kalau tidak fardu ain, kata dia, buat apa ya suruh pergi esok tu? Apa yang suruh pergi esok tu? Baiklah, kalau ada orang kata hak fardu ni hak 5 kali sehari tu, hak tu hak nak hari, hak ni hak setahun sekali, 2 kali je ni. Hak dalam hadis hak sebut berapa Allah SWT fardukan ke atas saya, 5 waktu Nabi kata. Dia pun kata la azidu ala hadha wala anqus, saya tak akan lebih, saya tak akan kurang. Hak tu hak maksud 5 tu iaitu hak nanak hari, hak harian, fardu hak harian. Kata demo hak kata wajib lah. Hak demo tak terima wajib tu, tak terima masalah dah. Ya, dia kata wajib tu sebab apa? Kalau kita tengok sini, Nabi SAW suruh pergi esok kan. Kalaulah benda ni benda sunat-sunat, dia tak suruh lagi tu. Dan Nabi SAW suruh keluar belakang, pergi belakang dia. Maknanya ni penting, lebih daripada sembahyang jemaah ni. Hak perempuan hak tak boleh sembahyang pun suruh pergi juga. Maknanya lebih penting kedudukan dia tu. Dan kalau kita tengok dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar, mana suruh juga, suruh sembahyang. Sembahyang di situ sembahyang raya lah, sebab dia letak sekali dengan kurban. Dia letak sekali dengan kurban. Jadi dia kata asal suruh ni perintah Tuhan ni maknanya wajib. Ini di antara yang berpendapat begini ialah Imam Abu Hanifah. Ibnu Taimiyah juga berpendapat begitu. Tetapi Syafi'i tidak berpendapat begitu. Imam Nawawi mengatakan, bahkan jumhur ulama tidak berpendapat begitu. Tidak kata fardu ain ke wajib aini ke tak. Bahkan mereka katakan sunat. Sembahyang raya ni sunat. Abu Sa'id Al-Istakhri, yang di salah seorang tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata fardu kifayah. Dia tidak kata sunat, dia tidak kata fardu ain, dia kata fardu kifayah. Maknanya benda ni benda khilaf lah. Tak apalah. Lepas pada tu buat mari riwayat hak tadi, hak kita kata sepatutnya duduk di tempat tadi. Hak ni riwayat Hamzah bin Nusair, haddatsana Ibnu Abi Maryam, dan seterusnya. Gitu. Dia kata kuntu aghdu ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla. Aku pergi pagi hari bersama-sama dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke musalla. Ini cerita tadi lah. Tapi di sini disebutkan mari kotu balik pukul tu juga, menunjukkan boleh. Jika tidak ada sebab tadi, ataupun semata-mata menunjukkan boleh lah. Semata-mata menunjukkan boleh lah. Kepada orang yang kata pergi jalan lain, balik jalan lain tu kerana ada sebab. Jika tidak ada sebab, tak apalah, tak balik ke jalan lain, balik kok mari tadi pun tak apa. Dia faham gitu. Hak munasabahnya hak ni duduk selepas hadis tadi. Selepas hadis tadi, bukan di sini, bukan dalam bab ni. Sebab kalau dalam bab ni tidak ada kena-mengena ni dengan tajuk, tidak ada kena-mengena dengan tajuk. Walaupun hadis ini ada setengah-setengah ulama pertikaikan, ini maknanya lebih kurang hak tadi jugalah. Bab salat ba'da salatil Aid. Ini bab sembahyang selepas sembahyang raya. Sembahyang selepas sembahyang raya. Boleh ke tak boleh?
Kalau sebelum lagu mana? Itu ada khilaf. Tetapi kebanyakan ulama, kebanyakan sahabat mana kata tak boleh, tak ada semaya sunat qabliyah. Kita kata qabliyah untuk semaya raya. Raya puasa ke, raya haji ke, begitu juga semaya sunat ba'diyah. Serupa dengan zuhur tu ada qabliyah, ada ba'diyah gitu. Adakah ni? Tak ada. Tak ada. Tetapi dia ada perincian lagi. Kalau semaya di rumah, semata-mata sunat lah. Semaya di masjid ataupun dia ada perbezaan masjid dengan padang ni, ada perbezaan. Kalau di padang tak boleh sebelum dan selepas. Tapi kalau balik di rumah nak semaya, boleh. Semaya kan sunat mutlak lah. Bukan sebagai ba'diyah. Begitu juga qabliyah. Kalau nak semaya sebelum pergi, boleh. Tapi tidak sebagai qabliyah. Di rumah. Tapi apabila pergi situ, di padang tu, tak boleh. Tak boleh. Di situ. Hanya di situ semaya sunat hari raya saja. Kemudian kalau di masjid ada perincian juga, ada perincian. Ada perincian lagi di sini. Tapi kebanyakan sahabat mengatakan tak boleh lah di masjid pun. Ada yang kata boleh kalau selepas, ada yang kata boleh kalau hak sebelum. Macam-macam lah kata. Hak lebih kuatnya dalam masalah ni, hak lebih ramai sahabat-sahabat amalan merekanya tak boleh, tak ada kedua. Dulu kemudian tidak ada di tempat semaya raya. Kalau balik itu lain cerita. Bahkan ada yang mengatakan balik pun tak ada juga, sebelum pergi pun tak ada juga. Jangan buat sebagai satu ketetapan. Kalau jarang-jarang kita tak apa, tapi di rumah lah. Di masjid tidak. Hak tu hak lebih kemahnya, lebih kemah begitu. Dia sebut di sini Ibnu Abbas meriwayatkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Fitrah. Dia semaya 2 rakaat. Dalam keadaan dia tidak semaya sebelumnya dan tidak selepasnya. Mana tidak dilihat Nabi semaya sebelum dan selepas. Tapi dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, begitu juga Hakim, dia ada sebut apabila Nabi memanglah di tempat tu dia tidak semaya dulu dan kemudian, tapi apabila dia balik, fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Apabila Nabi SAW balik ke rumah dia semaya 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Sa'id. Hadis ini dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Begitu juga Hakim. Hakim kata sahih hadis ini. Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dia kata hasan. Tapi dalam sanad dia tu sebenarnya dia ada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ini perawi dhaif, maka tidak kuat. Hak lebih kuatnya hak tadi tak ada. Sebelum dan selepas. Kalau nak buat di rumah tu boleh kira lah, tapi tidak sebagai ba'diyah ataupun qabliyah dah. Sebagai sunat biasalah. Kita panggil sunat mutlak. Hak ni ceritanya supaya sebelum pada ni juga Nabi SAW pun pergi dekat perempuan. Bila pergi sekali dengan dia pun menggalakkan orang perempuan tu bagi sedekah. Mereka pun bagi sedekah lah. Hala hak ni hala ke telinga, hak ni hala ke tekak, ambil. Apa ni bagai kemah tu kita kata, untuk nak buat kebajikan. Gitulah. Ini bab kita pergi sikit ni. Imam bersemaya dengan orang di masjid kalau hari hujan. Menunjukkan kalau tidak hari hujan, hak moleknya padan. Hak moleknya padan. Itulah mengikut kebanyakan ulama di kalangan sahabat dan juga ulama mujtahidin, imam-imam mujtahidin memang lagu tu. Semaya padan, tanah lapang. Kalau kita kata kalau macam sekarang ni kan, stadium molek tu.
stadium tu. Molek benar. Ni tahu main bola saja stadium buat benda-benda lagu ni kata. Barulah molek. Tu stadium tu tempat itu. Hak ni lah maksud musalla tu. Ataupun yang disebutkan sahra, dalam setengah-setengah kitab disebut jabbanah. Ini semua ni tanah lapang, tempat kosong luas, molek situ. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan lebih molek dalam masjid walaupun tidak hari hujan. Dia kata sebab apa? Masjid tu memang tempat molek pun. Maknanya dia tidak pakai hadis-hadis ni. Dia tidak pakai. Kalau hadis yang kata sembahyang dalam masjid tu ketika hujan, dia tidak khusus dengan hujan. Orang lain kata ketika hujan sembahyang dalam masjid ni nak sembahyang pada lagu mana hujan. Berdasarkan hadis ini, hak Nabi SAW memang ada sembahyang sungguh hari raya ni, sembahyang raya ni di masjid, tetapi ketika hujan. Ketika tidak hujan, sepanjang-panjang setelah disyariatkan hak ni dia tak ada buat masjid, dia buat padan. Dengan sebab tu hak kebanyakan ulama mengatakan hak moleknya iaitu di padan untuk sembahyang raya. Untuk sembahyang raya, sembahyang raya suku, sembahyang raya ni molek gitu. Sebab apa? Lebih sesuai. Kita kata terutama bagi orang yang mengatakan perempuan yang mari kotor dia tak boleh masuk dalam masjid ke apa kan. Apa kalau buat di masjid, nak masuk lagu mana, nak pergi lagu mana? Sedangkan Nabi SAW suruh pergi juga. Suruh pergi juga. Sebab tu lebih sesuainya di tempat yang terbuka begitu, bukan tempat yang perlu kena melera lah dari segi kesuciannya itu. Imam Syafi'i kata tidak, masjid, tetap masjid. Sebab apa? Masjid tu lebih, kata dia. Hak yang jadi Nabi SAW pergi semayang luar ni, dia kata ada sebab masjid tu tidak luar, tidak dapat menampung orang. Tapi kalau masjid tu luar, tetap lebih baik masjid, dia kata. Tak ada padas sana. Orang lain pun kata begitu. Orang lain hak kata molek padas sana ni, kecuali dia kata Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram memang molek di masjid. Sebab apa? Memang dia luas. Dan kalau nak buat padan pun tak apa ada. Tak ada ruang. Jadi lebih molek buat situ, memang dia luas. Dan kelebihan Masjidil Haram tu sendiri, hak tu orang lain pun terima. Tapi masjid-masjid lain tak. Orang lain tak terima masjid lain. Imam Syafi'i kata masjid lain pun serupa dengan Masjidil Haram juga dari segi molek buat di masjid tu. Sekiranya masjid tu luar, hak Nabi SAW pergi sembahyang luar ni, buat masjid tu tidak dapat menampung orang. Dia buat ikut tu. Masing-masing pendapat lah. Itu ijtihad dia. Itu ijtihad dia. Dia nampak kot tu. Yalah juga sekali kita tengok kan. Jadi sebab asabahum matar fi yaumi 'id fa shalla bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun semaya mengimamkan mereka semaya hari raya di masjid. Hadis ini pun tidak kuat mana juga. Jadi ada orang yang pertikai kan. Jadi kalau mengikut orang yang mengatakan perawi-perawi dia tu, kalau dalam kitab kita ni macam siapa dia? Dia disebutkan Isa bin Abdul A'la bin Abi Farwah. Itu Zahabi kata la yakadu yu'raf wal khabar munkar. Bila kata munkar, makna dhaif lah hadis ni. Begitu juga Sami'a Aba Yahya Ubaidullah At-Taimi. Siapa dia ni? Imam Ahmad kata la yu'raf, tidak diketahui. Makna dia majhul. Bila majhul, mana tak kuat lah. Imam Syafi'i kata la na'rifuhu, kita tak tahu dia, kita tak kenal dia. Ibnul Qattan berkata majhulul hal, tidak ada. Mana dhaif lah hadis ni. Sebab itu Imam Syafi'i tak sifatkan sangat. Tak kemah mana. Hak kata sebab hujan sembahyang dalam masjid tu, kita boleh fikir lagi sebab lain, iaitu kalau masjid tu tidak luas, tidak dapat menampung, nasabahlah Nabi SAW ajak pergi sembahyang padan pun. Tapi kalau masjid itu sudah luas, hak tu lebih molek. Dia faham gitu. Bagi dia bukan sunnah lah. Bagi Imam Syafi'i bukan sunnah tasyri'iyah lah, kita kata hak sembahyang padan. Hak tu kerana keperluan semasa.
keperluan semasa. Tapi orang lain kata tidak, sunnah tasyri'iyah. Memang sunnah. Kalau masjid ada, masjid luah pun molek buat padan, hak tu sunnah. Mereka kata gitu. Kemudian kita pergi kepada bab juma' abwab salatil istisqa dan seterusnya. Wallahu a'lam.